Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Sejak belakangan ini, Walaun pembangkang sibuk menggunakan peluru menembak Anwar Ibrahim dengan menggunakan peluru isu kejatuhan ringgit Malaysia. Walaupun telah sibuk, walaupun telah banyak penerangan demi penerangan diberikan kepada golongan penyokong pembangkang dan walaun-walaun ini, tetapi mereka tetap tidak mahu menerima apa juga penerangan atau pendapat atau juga berfikiran berkaitan dengan penurunan harga ataupun penurunan kejatuhan ringgit Malaysia ini. Walaupun telah diterangkan dengan panjang lebar, mereka tetap tak mau percaya. Ini menyebabkan Anwar Ibrahim tampil sendiri, buka suara, buka cerita dan buka mulut. Anwar Ibrahim kata, jangan jadikan kejatuhan ringgit sepak terajang politik. Dengan kata lain, Anwar Ibrahim mengharapkan, Perdana Menteri kita mengharapkan supaya semua ahli politik tidak menjadikan perkara kejatuhan nilai ringgit ini sebagai bahan untuk dipolitikkan, kerana ramai rakyat di luar sana yang tak tahu tentang kejatuhan nilai mata wang ini. Perdana Menteri Anwar Ibrahim meminta supaya isu kejatuhan nilai ringgit ketika ini tidak dijadikan sepak terajang politik. Jelas Anwar, kerajaan pimpinannya sedang berusaha memastikan nilai ringgit kembali melonjak. Sebab itu kita cari jalan untuk perbaiki dan jangan ini dijadikan sebagai sepak terajang politik. Katanya ketika berucap pada majlis perasmian Restu Global Quranic Art Festival Gaya Hidup Islam di Putrajaya hari ini. Semalam, Perdana Menteri Anwar Ibrahim menegaskan situasi ekonomi hari ini tidak boleh disamakan dengan krisis kewangan pada tahun 1998 kerana kedudukan negara ketika ini jauh lebih baik meskipun nilai ringgit merosot berbanding dolar Amerika Syarikat AS. Anwar berkata pada tahun 1998 selain kejatuhan ringgit, kadar inflasi dan pengangguran adalah tinggi. Selain tiada pelaburan asing masuk ke negara. Berbeza ketika ini, kata Anwar, ia perlu dilihat secara keseluruhan. Malaysia mencatat rekod pelaburan terbesar dalam sejarah. Kadar inflasi terus menurun dan kadar pengangguran turut berkurangan, kata beliau. Malah pertumbuhan ekonomi negara adalah berdaya tahan sama seperti negara jiran, katanya. Mengulas lanjut, Anwar berkata pelabur masih mempunyai keyakinan terhadap ekonomi negara dan disebabkan itu jumlah pelaburan paling tinggi direkodkan dalam sejarah negara. Inflasi menurun, kadar pengangguran menurun, pertumbuhan dapat kita pertahankan walaupun dalam keadaan dunia lembab dari segi ekonomi, kata Anwar lagi. Jelas Anwar, peningkatan mata wang dolar Amerika Syarikat berbanding nilai ringgit tidak seharusnya menjadi ketakutan jika kerajaan menggunakan ringgit dalam perdagangan. Katanya, perdagangan dengan China misalnya menggunakan mata wang China ataupun ringgit Malaysia, begitu juga dengan Thailand dan Indonesia. Kalau kita guna ringgit, isu dolar tak ada kesan. Kita bimbang kalau ringgit jatuh kemudian inflasi meningkat. Pertumbuhan ekonomi terbantu, pelaburan tak datang, kata beliau. Pada tahun 2017 ketika berada di penjara, Anwar mengecam kerajaan pimpinan Najib Razak ketika itu selepas tukaran ringgit jatuh RM44 kepada 1 dolar Amerika Syarikat. Anwar mengeluarkan kenyataan melalui peguamnya dengan berkata, ringgit yang lemah berkait secara langsung dengan persepsi negatif dalam pengurusan ekonomi negara. Sekian untuk kali ini, tambahnya keadaan ekonomi juga semakin teruk dengan dakwaan rasuah dan pembaziran oleh kerajaan serta skandal 1MDB. Saudara-saudara sekalian, itulah dia perkara yang dinyatakan oleh Anwar Ibrahim untuk kita semua. Sekian untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe, kita jumpa lagi, bye-bye. Ini pula komen daripada netizen terhadap isu yang baru dibacakan sebentar tadi, iaitu penjelasan dan penyataan daripada Saleh Said Kuruak yang mengatakan bahawa ringgit jatuh, pembangkang juga salah kerana asik cakap tukar kerajaan.
Ini telah membawa satu sentimen yang menyebabkan para pelabur kurang keyakinan dan dah muak dengan Malaysia. Akhirnya Muhyiddin jawab dakwaan tersebut. Terpulang pada anda, apa komen anda terhadap komen daripada Muhyiddin ini? Tapi ramai penyokong Pakatan Harapan PN yang menyerang semula Muhyiddin apabila Muhyiddin kata, salahkan pembangkang ringgit jatuh tanda kerajaan tak bertanggung jawab. Siapa kata kerajaan tak bertanggung jawab, kata netizen. Cuma mereka minta supaya pakatan daripada pembangkang berhentilah mencerita naratif kononnya nak jatuhkan kerajaan, kerana betul itu menunjukkan ketidakstabilan politik Malaysia, dan dengan tiadanya kestabilan politik Malaysia ini, maka Malaysia berada dalam keadaan yang paling teruk dan bermasalah besar. Saudara-saudara sekalian, perlu diperjelas di sini bahawa negara ini perlu segera menanganinya. Walaupun Muhyiddin kata salahkan pembangkang ringgit jatuh tanda kerajaan tak bertanggung jawab, ramai orang yang marah dengan pendedahan Muhyiddin itu. Saya nak salahkan pembangkang, semua nak salahkan pembangkang, sekarang siapa kerajaan, kata Muhyiddin. Demikian reaksi bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin ketika menjawab isu kejatuhan nilai ringgit. Menurut laporan harian Metro, Presiden Bersatu itu berkata kerajaan perlu bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kejatuhan nilai ringgit dan tidak menyalahkan pihak lain, terutama pembangkang. Dia menyalahkan kerajaan sebagai gagal mengurus ekonomi negara, tetapi lebih cenderung kepada ketidakjujuran, janji tidak ditepati, serta tidak mampu menurunkan harga barang, kata Muhyiddin. Kerajaan patut bertanggung jawab. Kalau benda tak elok nak salahkan pembangkang, itu tandanya kerajaan sudah hilang atau sudah tidak bertanggung jawab, kata Muhyiddin. Isunya sekarang ialah kerajaan sudah tidak diyakini atau tidak dipercaya mampu menguruskan negara dari segi ekonomi dan ekspor import. Walau bagaimanapun, saya masih lagi berfikir lebih bersetuju. Saya lebih bersetuju dengan apa yang didedahkan oleh Saleh Said Kuruak ini. Apabila beliau kata ringgit jatuh itu juga adalah kerana salah ataupun pembangkang juga salah, kerana mereka asik cakap tentang tukar kerajaan. Apabila bercakap tentang tukar kerajaan, ia menyebabkan kestabilan politik terganggu. Kestabilan politik ialah kunci keyakinan kepada keyakinan pelabur asing di negara ini dan memberi kesan terhadap pertukaran mata wang tempatan. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.